Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, so hari ni 5 bulan 4 2020, 5 hari bulan 4 berada. 5 hari bulan 2 awal sangat nak pergi bulan 4 ni kan. Okay. So hari 5 hari bulan 2 2024. Macam biasa kita ada ekonomi yang terdapat pada hari ini. So boleh fokus di pasaran di US pada bulan malam nanti. Kita ada banyak high impact news dan sebagainya. Okay, so untuk goal buat masa kini tekanan penjualan berlaku di dalam pasaran komoditi emas. Morning terus. Okay. Tekanan penjualan masih lagi berlaku di dalam pasaran komoditi emas disebabkan oleh pengukuhan daripada US 10 yield ataupun kadar faedah bond jangka masa 10 tahun dan sekaligus telah menyebabkan US dollar juga untuk mengukuh kuat pada masa kini dan selepas data pekerjaan yang kukuh pada minggu lepas. Dan dalam masa yang sama, Federal Reserve juga memberi kenyataan tidak akan menurunkan ataupun menaikkan kadar faedah sehingga bulan Mac dan sekaligus menyebabkan pelabur kembali semula ke dalam mata wang US dollar untuk mendapatkan pulangan tempoh jangka masa singkat dekat dalam instrumen fixed income asset sebagai contohnya di dalam money market, fixed deposit dan bond yield. Okay. Jadi disebabkan oleh itu, pelabur keluar daripada pasaran safe haven sebagai contohnya di dalam pasaran silver dan juga komoditi emas dan mereka melabur di dalam pasaran yang memberikan pulangan yang lebih tinggi dan juga lebih selamat iaitu di dalam instrumen fixed income sebagai contohnya dalam bond dan juga fixed deposit. Okay, dan lagi satu, isu geopolitikal di Timur Tengah tidak membantu daripada segi kemasukan di dalam pasaran komoditi buat masa kini. Dan lagi satu adalah pelabur lebih fokus kepada kadar faedah iaitu sentimen tempoh jangka masa panjang lah. Okay, dan para harga komoditi emas membuat pembentukan perubahan awal arah trend iaitu value swing di carta mingguan ataupun weekly time frame. Dan pada carta daily pula terbentuknya peaks and trough yang semakin lama semakin rendah, jadi indicates that the trend has changed from bullish to bearish momentum. And paras harga juga gagal untuk menembusi paras rintangan daripada Ichimoku Kinko Hyo iaitu Senko Span A sebagai paras rintangan pertama. Okay, so buat masa kini kalau kita lihat, it still creates a lower series of peaks and trough. So pada minggu yang lepas, okay, apa yang berlaku kalau kita lihat, ini adalah peaks yang tertinggi dan seterusnya dia membuat peaks yang semakin lama semakin rendah. Tetapi beberapa hari yang lalu ataupun minggu yang lepas, terdapatnya kenaikan semula tetapi ianya close within the same level as the previous peaks. So what we should expect, there is still a tendency that the price traded to the downside lah for now. And then kalau kita lihat daripada sudut Ichimoku Kinko Hyo that act as a trend following system. Okay, so buat masa kini para harga juga gagal untuk breakout daripada Senko Span A that act as a resistance level, and sekarang ni disokong oleh Senko Span B second support level. Okay, so buat masa kini apa yang berlaku adalah sekiranya berjaya breakout daripada bullish Kumo Cloud ini, kita jangkakan akan adanya penurunan di dalam paras harga komoditi emas untuk tempoh jangka masa medium dan seterusnya akan didagangkan dengan lebih rendah lah disebabkan oleh tekanan penjualan berlaku daripada kenaikan kadar faedah bond jangka masa 10 tahun dan juga pengukuhan US dollar. CCI ataupun Commodity Channel Index juga berada di paras overbought tetapi masih lagi berada di atas paras kosong. Okay, so it is indicate that it still has a tendency yang price kemungkinan besar kalau paras didagangkan sehingga kepada sokongan ini kemungkinan besar akan berlakunya kenaikan semula untuk sementara waktu. Tetapi trend kita fokus lebih kepada trend berbanding daripada Windows indicator ataupun leading indicator ini sebagai kita punya main analysis. Okay, try missing. Okay, now untuk WTI ataupun West Texas Intermediate ataupun minyak mentah Amerika Syarikat ini, so kenaikan WTI terbatas disebabkan oleh ekonomi di China lah. Okay, keadaan di China berkaitan Evergrande iaitu syarikat hartanah yang mempunyai hutang yang agak tinggi buat masa kini. Pada tahun lepas pun isu Evergrande ini telah pun menjejaskan pasaran secara global. Jadi buat masa kini apa yang berlaku adalah kemungkinan besar akan menjejaskan ekonomi di China dan mahkamah di China juga telah mengarahkan Evergrande untuk liquidate aset-aset mereka untuk membayar balik hutang
berbilion-bilion ringgit pula dah, berbilion US dollar kepada pihak peminjam semula. Okey, dan buat masa kini apa yang berlaku, ekonomi China juga dalam keadaan yang lembab, dan berita-berita seperti ini juga boleh menjejaskan permintaan di dalam negara itu sendiri. China sebagai pengimport utama dunia juga telah pun kita nampak orang panggil permintaan yang slow buat masa kini di dalam pasaran komoditi minyak. Jadi disebabkan oleh itu, komoditi minyak harganya dalam keadaan tekanan ataupun di dalam keadaan konsolidasi buat masa kini. Dan kalau kita lihat isu di Timur Tengah juga tidak membantu untuk cushioning price traded to the upside. Walaupun pada minggu lepas terdapatnya kenaikan sementara, tetapi berlabuh lebih fokus kepada isu di China lah, kerana China adalah pengimport utama terbesar di dunia bagi komoditi minyak ini. Jadi sekiranya berlaku apa-apa di dalam ekonomi di China, sudah pastilah akan mendapat tempias di dalam pasaran komoditi minyak. Dan macam saya cakap, isu di Timur Tengah itu hanyalah secondary saja. So main issue is Evergrande and ekonomi China yang masih lagi lembab. Okay, so daripada sudut teknikal pula, WTI masih lagi berada di fasa konsolidasi dan membuat pembentukan VTOC pada upper band BB, dan 20 SMA juga gagal menyokong pergerakan harga buat masa kini. Jadi apa yang berlaku is still in the consolidation phase, and kenaikan pada tempoh hari hanyalah bersifat sementara saja dan tiada tanda-tanda major reversal berlaku. Dan buat masa kini adanya VTOC formation pada minggu lepas dan seterusnya berlakunya kejatuhan harga, dan paras harga juga gagal disokong oleh 20 SMA daripada Bollinger Band. Dan kalau kita lihat dekat sini menggunakan MACD juga terdapatnya moving averages dead cross dan histogram dalam keadaan bearish momentum. So basically the trend is still in a bearish momentum, so we should focus on sales. Seperti mana yang saya cakap, bagi pasaran komoditi minyak ini di dalam market outlook saya sebelum ini, ianya boleh didagangkan bawah daripada 70 US dollar per barrel. So kemungkinan besar sehingga 67 ataupun below than that. Ini semua adalah disebabkan oleh tekanan daripada isu-isu geopolitikal dan juga ketidakstabilan ekonomi di China. So itu sajalah perkongsian saya untuk hari ini. Sekiranya ada apa-apa soalan, boleh ajukan kepada saya sekarang. Ada soalan? Tak ada. Okay, so sekiranya tiada soalan, sampai di situ sajalah sesi kita untuk pagi ini. Dan semoga kita jumpa lagi pada esok hari dan juga di masa yang akan datang. Assalamualaikum, sekian, terima kasih dan selamat sejahtera. Bye-bye.